dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Kata Allah, yaitu mereka yang apabila diberi kuasa pemerintahan di atas muka bumi ini, nescaya mereka akan mendirikan salat dan juga mereka akan menunaikan zakat, dan mereka juga akan menyeru kepada manusia agar melakukan kebaikan, dan juga mereka akan menegah daripada manusia melakukan kejahatan dan maksiat. Ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat yang ke-41. Yang muliakan pengurusi surau An-Najah dan seluruh tuan kuasa pentadbir surau, Imam Tuan Bilal, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pagi ini dapat kita berkumpul bersama di dalam majlis perkongsian ilmu untuk bersama-sama kita nak mengambil ibrah, ngajaran daripada maksud kemerdekaan di dalam Islam. Kerana hari ini 31 Ogos, hari kemerdekaan tanah air kita yang ke-66 tahun. 66 tahun bukan baru, lama. Tapi harus kita ingat bahawa penjajah
yang pernah menjajah negara kita lebih daripada 400 tahun, bermula daripada Portugis pada tahun 1511 sehingga tahun 1641. Kemudian 1641 sehingga 1824 Belanda pula menjajah. Portugis 130 tahun jajah negara kita. 130 tahun. Belanda yang paling lama 183 tahun menjajah negara kita. Kemudian 1824 sehinggalah 1957 maka Inggeris pula menjajah negara kita 133 tahun. Dan sekejap Jepun menjajah negara 1941 hingga 1945, 4 tahun. Tolak, maknanya British, Inggeris menjajah negara kita 129 tahun. Keseluruhannya lebih kurang 430 tahun lebih. Allahu Akbar. Ini fakta sejarah. Kita kena faham penjajahan yang berlaku ke atas tanah air kita bermula tanah Melayu sehingga hari ini alhamdulillah kita merdeka dengan namanya negara Malaysia. Dan begitu juga kalau kita melihat negara yang dimaksudkan juga sebagai simbolik kemerdekaan yang belum lagi dapat dicapai, iaitu negara Palestin. Bila mana puak Yahudi berjaya menakluk bumi Palestin pada peristiwa Nakbah Palestin 15 Mei 1948 sehinggalah hari ini 2023, 75 tahun bumi Palestin telah dijajah oleh puak Yahudi Zionis. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab berjaya menakluk bumi Palestin dengan seruan perintah daripada Rasulullah SAW, maka bumi Palestin itu adalah bumi Islam yang sebenar. Kemudian ditakluk oleh musuh selepas zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dan alhamdulillah pahlawan Islam terkenal Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi berjaya menakluk balik bumi Palestin, memerdekakan bumi Aqsa, bumi Aqsa Syarif. Kemudian tak lama tukar balik pemerintahan, dan sehinggalah hari ini kita nampak bumi Palestin belum dapat kemerdekaan daripada puak Zionis Yahudi. Bermula tahun 1948 sampailah pada hari ini, tuan-tuan. Walaupun kita negara Islam, Malaysia dah merdeka, Indonesia pun dah merdeka, dan banyak negara Arab dah merdeka daripada cengkaman penjajah Perancis dan juga yang lain. Tapi adakah kita rasa hari ini negara Islam yang banyak dah merdeka dan mereka dapat merealisasikan kemerdekaan itu untuk menjunjung, mengangkat kemuliaan agama yang kita anuti hari ini tak lain tak bukan agama Islam? Ini persoalan. Sebab kita lihat bila mana dunia hari ini, kita lihat umat Islam jumlah kuantiti bilangannya bukan sikit, 2 bilion. Bayangkan tuan-tuan, 2 bilion umat Islam berbanding Yahudi baru 50 juta. Yang paling ramai Islam di dunia 2 bilion. Tapi kita risau, khawatir
Bilangan umat Islam betul ramai, tetapi dari sudut kualiti berbanding kuantiti. Yang kita takuti bila mana kuantiti yang banyak tetapi kualitinya tidak seberapa, maka akhirnya musuh-musuh memandang hina kepada Islam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan dalam hadisnya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, wahai sahabat, zaman aku nak sebut ni kejadian keadaan yang akan berlaku tak lama lagi dah. Bagaimana kata Nabi? Seluruh dunia akan kerumun mengerumuni negara Islam dan di mana sahaja ada umat Islam, kata Rasulullah. Dan analogi perumpamaan Nabi kata, seumpama makanan yang sudah tersedia di hadapan kamu, kata Nabi. Merujuk kepada musuh-musuh Islam hari ini. Mereka tak sabar dah nak hancurkan negara Islam. Dan lebih dahsyat lagi, mereka nak cabut iman daripada dada orang-orang Islam. Kebenarannya Allah sebut dalam Quran, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Terlalu ingin puak ahli kitab Yahudi Nasara untuk cabut iman daripada dada-dada orang yang beriman. Yang ni yang kita takut Allah. Berbagai-bagai ideologi yang diserap masuk, absorb di dalam masyarakat terbanyak kita hari ini, orang Islam, terutama anak-anak muda kita katakan. Maka mereka akan terus berusaha berbagai-bagai strategi dan juga perancangan halus puak yang memusuhi Islam. Dan waktu itu sahabat tanya kepada Nabi, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah sebab musuh berani dan musuh nampak macam tu hebat nak merosakkan negara Islam yang ada pada hari ini disebabkan jumlah umat Islam kuantitinya qalil, sikit? Apa Nabi jawab tuan? Nabi kata, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli. Umat Islam ramai, bukan sikit, akan tetapi kualiti umat Islam pada waktu itu seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Disentuh pecah, dipegang pecah, sentuh pecah. Macam tu je Nabi buat perumpamaan. Tahulah pagi ni berapa ramai yang sembahyang subuh, yang tak sembahyang subuh berapa ramai pula. Nak masuk Putrajaya ni jam lah pagi ni. Yang saya tengok tadi yang duduk berjalan kaki saja sembang dengan kawan, sambil-sambil dibawa kereta. Tahulah kalau sembahyang, alhamdulillah. Jam teruk ni tadi nak masuk. Fikir mana pun nak sembahyang, sangka baik jalankan. Kan? Yang perbarisan di dataran hari ini harap-harap sembahyang. Hak mari untuk perbarisan tu penting juga, tetapi yang lebih penting aulawiyat. Yang fardu tadi dah Allah sebut, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah. Orang pemerintah yang diberi kuasa, yang ada kuasa pemerintahan, ciri mereka yang terbaik di sebuah negara itu, mereka mendirikan solat dan juga menunaikan zakat. Setakat diri pemimpin yang melaksanakan, melakukan, tetapi tugas sebagai as a leader, khalifah, berat. Perlu menasihati, perlu mereka mengkhabarkan kepada masyarakat Islam. Walaupun tanggungjawab tok-tok guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, tetapi pemimpin tadi
perlu bersuara sebagai pemimpin Islam, pemimpin di negara Islam. Ini yang kita harapkan. Dalam keadaan hari ini, kita tak mau tuan-tuan. Kajian terkini tuan-tuan cari dalam Google. 80 hingga 85% umat Islam tak semayang dalam negara. Tak semayang 5 waktu. Macam mana kita rasa kemerdekaan yang kita dapat 66 tahun? Nikmat yang macam mana kita rasa kemerdekaan ni? Betul-betul kita kata satisfaction, kepuasan yang betul-betul kita dapat hari ini. Ataupun kita hanya sekadar penjajah telah meninggalkan negara yang dijajah. Kata Syekh Abdul Qadir Audah, kan tetapi mereka meninggalkan penjajahan fikiran ghazwatul fikr. Ini yang kita takut. Ya, musuh dah tak ada dah. Penjajah dah keluar daripada negara kita. 400 tahun lebih mereka menjajah negara kita. Bukan sekejap. Merdeka baru 66 tahun. Apa yang mereka tinggalkan kepada kita? Dan apa yang kita letakkan keutamaan hidup pada hari ini di dalam sebuah negara merdeka? Baik, kita dah duduk dalam sebuah negara Islam, tetapi kita nampak penghayatan Islam itu sendiri yang disebutkan tadi, sembahyang, zakat, kemudian amar ma'ruf, nahi munkar. Macam mana yang kita nampak hari ini? Kita nampak adakah setiap Muslim, setiap orang Islam betul-betul mereka bertanggungjawab dengan sebuah negara merdeka? Ataupun mereka semakin lupa negara yang pernah dijajah tadi lebih 400 tahun. Anak kita hari ini, anak kita hari ini lahir zaman alat gadget, lahir zaman dunia borderless world, dunia tanpa sempadan. Lahir dunia hari ini bagaimana? Tak kenang, mereka tak reti dan mereka tak tahu. Kalau tak belajar sejarah balik Allah, mereka tak tahu siapa bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman dan siapa dia ulama-ulama di belakang tabir. Peranan mereka cukup penting dan pengaruh kuat, terutama Syekh Abdullah Fahim almarhum, yang mana di antara orang yang menjadi rojokan Tunku Abdul Rahman, sehingga tarikh kemerdekaan, tahun kemerdekaan pun dirujuk kepada Syekh Abdullah Fahim, pakar ilmu falak. Ini pemimpin Tunku Abdul Rahman menjadikan Syekh Abdullah Fahim ni orang penting dalam kemerdekaan negara kita. Ada anak kita ingat siapa dia Tok Bahaman, siapa dia Haji Abdul Rahman Limbung, siapa dia Tok Kenali, siapa dia Mat Kilau, pahlawan Islam yang hebat dalam kemerdekaan negara. Tok Janggut, ramai yang dah lupa bagaimana akhirnya British membunuh orang-orang yang berusaha untuk memerdekakan negara kita. Ramai yang dah lupa, anak-anak kita hari ini. Maka kerana itu, mencintai negara itu adalah satu perkara yang cukup penting. Sebab bukan mudah pejuang kemerdekaan tanah air kita sejak dulu lagi. Bermati-matian mereka, sampai ada yang dibunuh oleh puak-puak yang memusuhi. Tiba-tiba hari ini kita buat tak peduli dengan sebuah negara merdeka, tidak appreciate dan tidak menghargai umpamanya. Bagaimana kemerdekaan tanah air kita yang kita kecapi hari ini selama 66 tahun. Kerana itu Nabi mengingatkan, kalau dari sudut kuantiti kamu tengok, ya betul ramai. Kita, negara kita lebih kurang lebih 30 juta. Hak yang Muslim separuh, hak yang lain non Muslim. Bukan kata solid 30 juta tu Muslim semua dah. Tak macam Indonesia, lebih 200 juta, lebih 250 juta solid Muslim. Ada juga yang bukan Muslim. Hak yang kita ni separuh je.
Kita nak kata rasa dah seronok dah, rasa dah puas dah. Sebab kita dah merdeka dah. Ancaman macam-macam dari sudut lain tadi. Anasir ideologi yang boleh mencacatkan negara kemerdekaan dan boleh melumpuhkan kalau penduduk di dalam negara ini yang Muslim tidak mempertahankan kemerdekaan yang sebenar. Lebih-lebih lagi yang disebut tadi penghayatan sebagai seorang Muslim di sebuah negara mereka. Muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi Nabi jawab, Nabi kata, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli. Kamu bukan sikit pada waktu itu, kata Nabi, ramai, tetapi kualiti kamu seperti mana buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Ada orang Islam tetapi dari sudut ilmu mereka tidak menguasai. Cuba kita ambil apa nasihat pendeta Zakbar. Ini bukan ulama, tokoh pendidikan. Dia kata apa yang disebutkan merdeka ialah perlunya kita berubah, perlunya kita meninggalkan suatu pemikiran yang bodoh kepada pemikiran yang cerdik dengan akal yang Allah anugerahkan, dan tinggalkan ajaran sesat. Maka ambillah kamu ajaran yang hak, yakni yang benar. Itu lebih kurang kata pendeta Zakbar untuk kemerdekaan. Disebut tinggalkan pemikiran yang bodoh. Dia rujuk macam-macam lah. Pemikiran yang bodoh ni bagaimana? Ikut telunjuk puak-puak yang memusuh Islam, benda yang tak sepatutnya. Kita duk ikut. Sedangkan kita ada pegangan, kita ada pedoman, kita ada panduan hidup, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi tinggalkan ajaran sesat dan bawa dan ikut ajaran yang hak. Ja'al haqqu zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah. Nampak? Bila Nabi comeback dalam peristiwa Fathu Makki tahun yang ke-8 Hijri, pada waktu itu 8 tahun Nabi tak balik kampung. Nabi tak balik kampung, tempat lahir Nabi, tempat asal Nabi, Mekah. Mak dengan pak dia, keluarga dia, keturunan Bani Hashim, Mekah. 8 tahun selepas Nabi hijrah. Rindu tu saya cakap lah tuan-tuan. Gagal tahun 6 Hijri, akhirnya termeterai perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak masuk, tak apa, sabar Nabi. Mereka halang Nabi nak masuk. Bukan Nabi nak perang, Nabi nak buat haji umrah dan ibadat kurban. Balik Nabi. Nah, hampir sampai dah ke Mekah, terpaksa patah balik. Strategi yang Nabi aturkan, alhamdulillah, tak lama selang 2 tahun, tahun 8 Hijri, Allah bagi suatu kejayaan, kemenangan dan kemerdekaan. Dan bila Nabi sampai ke kota Mekah, Nabi tawaf. Dan sambil tu apa yang Nabi lakukan, Nabi meruntuhkan patung-patung berhala yang ada di sekeliling Kaabah dengan busur panah, satu demi satu, satu demi satu. Dan Nabi minta sebagai sahabat, kamu runtuhkan patung berhala yang besar ni, Al-Lata wal-Uzza wal-Manat. Habis menyembah ke bumi semua belaka. Dan pada waktu itu, ini yang disebut oleh Allah, Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan daripada Allah, wal fath, dan kemerdekaan, kemenangan dan kejayaan. Sesungguhnya ulama mufassir menyebut ayat yang saya bacakan tadi di awal, alladzina immakkannahum fil ard, mereka yang diberi kuasa pemerintahan di atas muka bumi. Kerajaan, pemerintah yang Allah beri kuasa kepada mereka. Ini juga disebut, maknanya Allah bagi pertolongan sehingga hari ini ada orang Islam yang menjadi pemimpin sebuah negara Islam. Mereka mendapat kemenangan. Bila mana Allah bantu untuk kemenangan, maka kita kena bantu agama Allah. Itu yang dimaksudkan
Bila kita bantu agama Allah, maka pasti Allah akan bagi pertolongan dan bantuan. Walaupun dalam keadaan waktu itu yang genting negara Islam. Ini cerita negara Islam. Allah akan bantu. Kita bantu agama Allah, semarakkan. Sebab kita tahu negara merdeka ialah mereka yang berada di situ, mereka yang melaksanakan ibadah dalam keadaan tenang dan aman. Sebab itu menjadi suatu perintah Allah dan yang wajib kita ikuti. Antara tadi sembahyang, zakat dan yang juga yang lain. Bila mana Nabi pada waktu itu melihat sebelum ni orang Mekah cukup susah payah nak menerima kehadiran kedatangan Rasulullah. Kali ni tuan-tuan, Allah menyebut wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok manusia pada waktu itu di Mekah, berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Khalid ibn Walid, Sufyan bin Harb, Hindun, Al-Abbas, pak saudara Nabi. Pada waktu itu tengok mereka memeluk Islam, memeluk Islam, memeluk Islam. Khalid ibn Walid walaupun lewat dia memeluk Islam, tapi suatu penghargaan kita kata, satu orang panglima perang pada waktu itu memeluk Islam tahun yang ke-8 Hijri. Hebat. Khalid ibn Walid gagah perkasa. Dan pada waktu itu mulalah Mekah menjadi satu tempat yang mulia dan didiami oleh penduduk-penduduk yang beriman pada waktu itu. 8 tahun Nabi sabar, tuan-tuan. Bukan mudah. Selepas Nabi hijrah, siri peperangan demi peperangan yang berlaku, tapi Nabi dapat memerdekakan Makkatul Mukarramah yang disebut bumi yang suci, bumi tanah haram sampailah hari ini. Tapi kalau kita tak jaga, tuan-tuan, kita buat tak peduli, musuh merancang dan terus merancang. Tengoklah macam mana Palestin. Dah merdeka dah, tapi akhirnya sampai sekarang 75 tahun sian umat Islam Palestin. Peristiwa Nakbah Palestin 15 Mei 1948, pengusiran beramai-ramai daripada bumi Palestin. 700,000 hingga 1 juta umat Islam Palestin dibunuh, ada yang bunuh dan diusir, dihalau daripada bumi Palestin. Pada waktu itu Inggris membenarkan seorang demi seorang masuk ke bumi Palestin. Karena akhirnya Yahudi sudah berjaya nampak. Apa yang mereka peduli? Mereka tak peduli. Yang penting negara ni bagi mereka adalah negara tanah air mereka, bukan hak milik Islam. Ini berlaku hari ini Palestin. Kalau hari ini nak tengok macam mana mereka nak mengusir pula Yahudi, setakat ni tuan-tuan tak nampak lagi. Kita mengharapkan Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua pula, mungkin barangkali dapat membebaskan istiqlal, hurriyah, independence, nak merdeka, membebaskan bumi Palestin daripada cengkaman Yahudi Zionis laknatullah. Itu sajalah yang kita rasakan. Nak harapkan orang Palestin kok ada masih lagi 6 juta lebih kurang. Kita tak tahu boleh tahan ataupun tidak. Di Gaza umpamanya mungkin pejuang-pejuang Islam yang begitu bermujahadah mereka. Mungkin di Ramallah umpamanya, tempat Yasir Arafat, lain pula caranya. Kalau umat tidak bersatu, yang ni yang kita takut. Sebab bumi Palestin walaupun Islam Muslim, tapi mereka berpecah juga, berbalah, tak bersatu. Apa doktrin? Kita nampak Syekh Abdullah Fahim balik daripada Mekah. Lama dia duduk ditinggal di Mekah, Syekh Abdullah Fahim. Pengalaman dia membebaskan negara Arab, dunia Arab daripada penjajahan Perancis dan sebagainya, digunakan baik. Lalu dia balik ke tanah air, tanah Melayu pada waktu itu tahun 1924 lebih kurang. Maka apa yang dibuat,
nak kemerdekaan tanah air daripada British ni, perlunya umat Melayu, bangsa Melayu ni bersatu. Lalu dia roadshow satu tanah air, tuan-tuan. Nak satukan ummah supaya apa dia? Bagi kekuatan, dan akhirnya baru boleh menuntut kemerdekaan dengan British pada waktu itu. Itu kerja ataupun usaha yang dibuat oleh Syekh Abdullah Fahim. Dia satukan dulu ummah. Bukanlah hari ini, tuan-tuan, yang ada baru 15 juta Melayu Muslim hak yang bergaduh, berbalah. Mari kita tengok hari ini. Tak habis-habis, tak berkesudahan kita hari ini. Hak Melayu gaduh berbalah dengan Melayu hari ini. Macam-macam. Maka yang rugi siapa dia? Kita. Yang rugi kita. Tu yang Nabi kata dalam hadis sambung tadi, wala yanzi'anallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Mungkin juga sebab kita berpecah, kita berbalah, tak bersatu ummahnya, maka menyebabkan pada waktu itu musuh-musuh Islam sudah tidak takut kepada Islam. Musuh-musuh Islam dah tak takut kepada Islam, tuan. Bahkan berani mereka menghina Islam. Mereka menghina Rasulullah, dan mereka menghina Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dahsyat. Sampai mereka boleh menghina Allah, Rasul dan juga Islam. Mereka tak boleh. Sebab perasaan takut tu Allah dah cabut rentak. Kenapa? Kerana umat Islam juga yang tidak menjaga Islam dan juga negara Islam yang merdeka. Akibat inilah yang kita nampak. Sikit demi sikit Allah tunjukkan kekuatan kita dengan lumpuh umpamanya. Ditambah pula dengan kefarduan Allah perintah semayang, kita tak semayang tadi 80 hingga 85%. Tu nak kata apa? Tu nak kata apa, tuan agak-agak? Zakat pun tak semua yang bayar. Hak yang penting ni, tiang agama solat. Semua miskin kaya semayang tak boleh tinggal. Hak zakat tak apalah, ada syarat. Mereka yang sudah memenuhi syarat barulah mereka bayar zakat, semayang. Sehinggalah kata Nabi lagi pada waktu itu, Allah campakkan pula penyakit wahan. Yang ni, tuan-tuan. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa ni maksudkan dengan penyakit wahan? Benda ni wahan. Nabi pun describe, Nabi pun cerita wahan ni. Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan, penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian. Yang ni kita nampak. Yang ni yang kita nampak asbab penyebab. Di antaranya hari ni umat Islam hari ini lalai, cuai dengan hidup yang mereka kejar, yang mereka nampak dunia semata-mata. Sedangkan Allah beritahu dah, wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahun wa lad-darul akhiratu khairul ladzina yattaqun, kata Allah. Al-An'am ayat 32. Tidaklah hidup di dunia ni, kata Allah, melainkan la'ibun walahun, main-main, sia-sia belaka, kata Allah. Dan akhirat itu adalah yang terbaik, yakni bagi orang yang bertakwa. Sebab itu kita kena synchronize. Negara merdeka mesti orang Islam yang ada di dalamnya perlu mereka menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak, kemerdekaan perspektif Islam ni tidak berlaku. Berapa ramai hari ni yang duduk dalam keadaan jahiliah, jahil. Sebab kenapa? Mereka tak faham dengan Islam. Islam ni suruh kita mengaji, Islam ni suruh kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang menyeru kepada manusia supaya belajar. Tiba hari ni kita tinggalkan Quran, tiba hari ni kita tinggalkan kuliah majlis ilmu. Tiba-tiba kita hari ni, apa yang kita nampak? Keseronokan yang berlebihan. Dibuatnya konsert nyanyian joget laki perempuan di dataran, macam-macam.
isu konsert apa KPC apa begitulah lebih kurang. Hari ini sebelum ni penghibur daripada barat datang di Sepang, laki dengan laki boleh bercium. Bila tengok macam tu, apa hal ni? Dah okey, kita batalkan. Tapi ialah seolah macam kita ni tak alert benda macam tu. Kenapa kita benarkan? Yang ni yang kita nampak. Jangan kita siram pula lagi minyak ke dalam api. Api membakar. Macam tu juga hari ni. Yang perlu kita perbanyakkan adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis mengingati Allah, majlis ilmu. Bukan kita nak semarakkan hidup hari ini dengan apa disebut al-asyar. Asyirah ni hidup seronok yang melampau. Asyirah ni penyakit kata Nabi. Sayusib ummati da'ul umam wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Kamu akan dicampak satu penyakit sebagaimana penyakit yang pernah menimpa umat yang terdahulu kata Nabi. Wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Penyakit apa itu ya Rasulullah? Nabi jawab, yang pertama al-asyar, asyirah, penyakit terlalu banyak seronok. Seronok ni seronok yang melampau. Sampai tak tahu apa yang dia buat di sebuah negara yang kita cukup sayang, negara yang kita cukup cinta. Takut kalau dijajah sekali lagi, jenuh kan? Tanyalah orang-orang yang lama zaman Jepun macam mana nak makan, nak sekolah itu ini. Orang yang tak menghayati kemerdekaan, mereka rasa seronok. Kita dah tak ada apa dah sekarang, merdeka dah. Padahal orang yang nak mendapatkan kemerdekaan daripada tok-tok guru alim ulama, akhirnya nampak kita rasa mudah seronok. Terutama hari ni ramai anak-anak muda, zaman anak gadget hari ni, tak fikirlah, lain-lain tengok dah handphone. Itu dia hadap. Masa banyak ke mana kita nampak dihabiskan dengan alat gadget ni. Game umpamanya di sekolah ni. Tengok perangai anak kita tuan. Subuh boleh bangun, kejutlah nak dekat 50 kali, tak bangun subuh. Sampai 2-3 pagi main game dengan alat gadget. Macam mana generasi hari ni tuan-tuan? Yang kita nak harapkan generasi yang boleh mempertahankan negara. Kalau itulah yang mereka fokus dalam hidup. Ya betul, kita nampak ada yang cerdik, boleh BA, kita nampak boleh sampai peringkat BA, Master, kemudian PhD. Tapi dari sudut apa dia kita nampak penghayatan Islam, nak pergi masjid baru dapat BA, baru dapat bachelor, baru ada ijazah, dah tak pergi surau, tak pergi masjid. Masters tak pergi masjid surau. Bukan tak cerdik. Tu yang kata Zakbar tadi, kita buang, ubah daripada pemikiran yang bodoh kepada pemikiran yang cerdik, dan tinggalkan ajaran sesat, maka gantikan dengan ajaran yang hak, yang benar. Kalau ini tak berlaku tuan puan sekalian, Allah, muram suram negara, lesu. Bukan mudah hari ini. Setidak-tidak kalau dunia tu kita tak berjaya, tapi akhirat kita dokong sungguh. Setidak-tidak kita jaga akhirat. Sebab itu yang hakiki. Sebab ulama menyebut, bila mana kemerdekaan yang sebenar, yang paling agung, tunjikum min azabin alim, kamu mengelakkan diri kamu daripada azab siksaan neraka Allah. Allahu Akbar. Ni kemerdekaan yang hakiki. Kita dapat bebaskan tuan-tuan tadi yang kata istiqlal tadi daripada azab api neraka Allah. Kita tahu bila mana azab neraka sebab apa? Kerana dosa. Dosa tu kenapa? Maksiat. Tinggal semayang maksiat, tinggal puasa maksiat. Bukan setakat zina je maksiat, tinggal semayang maksiat. Kalau dah 85% tak semayang 5 waktu, majoriti umat Islam maksiat. Allah, takut tuan-tuan.
Walhal tu kata ulama, merdeka daripada azab seksaan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ayat dia, surah As-Saff ayat 10. Wahai orang yang beriman, kata Allah, sukakah kami nak berikan satu tijarah, bisnes, perniagaan yang membebaskan kamu daripada azab. Ini merdeka ni. Apa dia? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yakni kamu beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga kamu berjuang berjihad dengan harta dan diri kamu itu yang terbaik seandainya kamu mengetahui. Ini kemerdekaan, isinya yang kita nak. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Kalau ramai pun umat Islam pada waktu itu tapi tak beriman, dan sekadar Islam, Nabi kata la yabqal Islam illa ismuh. Nak kiamat ni Nabi kata ramai umat Islam ya, tidak ada apa lagi pada Islam melainkan nama dia. Nabi kata wala yabqal Quran illa satruh. Tak ada apa lagi dah pada Quran melainkan tulisan-tulisan dia. Yang sedang berlaku proses, tuan-tuan, penghakisan akidah terhadap anak-anak remaja, anak-anak muda. Saya fokuskan sebutnya sebab bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Yasrib, tuan-tuan, watak-watak yang ada dalam hijrah Nabi. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Wa man muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wallahu ghafurur rahim. Surah An-Nisa ayat 100. Yang ni yang kita nak ni. Nabi kata pun, Allah kata apa dia? Maka kata Allah, orang yang berhijrah fi sabilillah, di atas jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Allah akan jadikan bumi ni, tuan-tuan, tempat yang luas untuk kita berhijrah, tempat yang baik. Dan Allah kurniakan pada waktu itu rezeki yang makmur. Tu yang kata orang yang nak berhijrah ni pula lagi kata Allah, apa dia? Waman muhajiran ilallahi wa rasulih, bila mana mereka nak hijrah kepada Allah dan Rasul, thumma yudrikul maut, tiba-tiba mereka mati dalam perjalanan nak berhijrah. Ketika itu Allah menyatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, terlebih dahulu Allah nak ganjarkan dengan ganjaran pahala yang besar, kata Allah. Sebab itu mereka hijrah tu kerana Allah dan Rasul. Ali bin Abi Talib, tuan-tuan, umur baru 9 tahun. Macam mana watak anak-anak muda pada waktu itu? Amir bin Fuhairah, tugas dia padam tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar dengan gembalaan kambing. Baru umur lebih kurang 13 tahun Amir bin Fuhairah. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya yang Islam di Mekah, menjadi muhajir. Nabi menghantar dulu Mus'ab bin Umair dengan siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum, buta mata. Dua orang ni dalam hadis Bukhari menyebut Nabi hantar dulu, pergilah kamu ke Yasrib, Madinah, ajar orang Madinah tentang Islam, Quran, Tauhid. Dan yang masuk awal Islam di bumi Yasrib, Madinah, siapa dia? Muaz bin Jabal. Umur pada waktu itu 18 tahun. Watak muda, tuan-tuan. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Abi Bakar, tukang risik di Mekah, dilantik oleh Nabi. Anak Sayyidina Abu Bakar pun muda, belasan tahun. Asma binti Abi Bakar, yang dicerita dalam kitab Rahib Makhtum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, bagaimana Asma pada waktu itu. Allah, nasib yang menimpa Asma. Abu Jahal tanya, wahai Asma, mana ayah kamu? Sama dengan Nabi, kamu tahu tak ke mana dia? Kata Asma, I don't know. Gitulah lebih kurang. Aku tak tahu, kata Asma. Asma, kau bagi tahu, mana ayah kamu dengan Nabi? Aku tak tahu, kata Asma. Kunci mulut. Apa yang berlaku? Maka ditamparnya oleh Abu Jahal ke muka Asma, dibalun hang, diriwayatkan sampai terpelanting anting-anting perhiasan di muka Asma binti Abi Bakar. Boleh, tuan-tuan? Anak-anak perempuan kita hari ni rasa macam tu dah. Tamparan cukup hebat. Mungkin itu kot berasal mulanya penampu Arab. Tu penampu Abu Jahal kan. Melayang habis
Anting-anting perhiasan, kalau kata subang di telinga, subang tercabut. Tapi Asma' sabar. Nak dapat watak macam tu hari ni, Allah dengan Islam, anak-anak kita. Yang berlaku Nabi kata, anak-anak punya kejahatan maksiat yang mereka buat, idza fa'alat ummati 15 khasalatan halla bihalal bala. 15 perkara maksiat, balak musibah turun tunai, kata Nabi. 3 daripada 15 adalah maksiat anak kepada mak dengan pak dia. 3, bukan 1. Yang pertama, aqa ummahu, mereka derhaka kepada ibu mereka. Yang kita kata anak merdeka hari ni, derhaka pada mak mereka bukan sikit hari ni. Allah, kesian, dibuli mak mereka. Dan di Selangor satu kejadian, anak pergi bunuh mak, tak ada, tukis dadah, tak dapat duit, bunuh. Tu. Yang kedua disebut wajafa abahu, mereka tak mau dengar nasihat bapa, lari rumah. Long, keluar daripada rumah long, jangan lupa sembahyang. Jalan mana pun mayang jangan tinggal. Yang kedua, perempuan kan, tutup aurat, jaga aurat. Bapa ni pesan tu je, cerita di Ampang ni. Sebab dia suruh saya sembahyang hajat, anak dia dah sebulan lari daripada rumah. Dia tanya apa salah dia. Tak ada apa Ustaz, saya tegur macam tu lah. Suruh semayang keluar rumah, kemudian apa? Dia tutup aurat. Sebulan tuan-tuan tak balik. Sebulan tak balik. Alhamdulillah, lepas semayang hajat tu, minggu, dapat cerita dah, anak balik dah. Wajafa abahu, dia pun tak mau dengar nasihat bapa. Bapa ni tak ada apa dah bagi mereka. Itulah disebut, hari ni lahirnya anak menjadi tuan, mak bapa pula menjadi hamba. Ini zaman nak kiamat. Yang ketiga kata Nabi, wa barsadiqah, dengan kawan-kawan dia cukup kamcin, cukup baik. Mak bapak macam singa, dia pun ni cukup garang. Ada tak hari ni macam? Bukan tak ada, dah Nabi sebut pasti. Sebab ni tanda-tanda kecil kiamat. Kalau anak hari ni pun tak hormat mak bapak hari ni, macam mana kita nak harapkan the next generation? Kita nak harapkan negara kita akan didiami yang Allah sebut. Apa dia? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah, sekiranya suatu negeri itu didiami oleh penduduk yang bertakwa, nescaya kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dan Allah turunkan keberkatan ataupun buka pintu keberkatan langit dan bumi. Tapi kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kata Allah, mereka mendustakan nabi rasul mereka. Apa yang kita nampak hari ini? Ini sedikit demi sedikit ujian musibah yang turun hari ini. Kalau kita tadi di sebuah negeri, negara, penduduknya tidak beriman dan takwa, maka niscaya sebaliklah, kalau kita kata beriman tadi, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tapi kalau mereka tak beriman, tak bertakwa, ya nama Islam tapi mereka tak beriman dan tidak menjadi satu orang yang nak usaha kepada ketakwaan. Ini yang kita takut. Akhirnya Allah turunkan musibah demi musibah, sikit-sikit. Malam tadi di Ipoh, nak maghrib, malam tadi punya kuat angin kencang, habis. Kalau orang Ipoh dia tahulah, sahabat kita Faizal dia tahulah, di apa, gerbang malam kan. Allah bagi betul-betul, ya Allah, habis ribut kuat. Wallahu alam, ada hikmah lah kot. Kalau tidak, anak-anak ramai di luar menyaksikan konsert bunga api kemerdekaan. Ini yang kita takut ni. Tapi kita nak buat program kuliah ceramah orang perdana kemerdekaan dan sebagainya, kehadiran ni tak samalah dengan yang nak menyaksikan bunga api di dataran itu ini dengan konsert nyanyian. Allah, ini yang kita risau tuan, ini yang kita takut. Jadi untuk akhirnya apa yang disebutkan tadi,
Ya, bila mana kemerdekaan dalam Islam ni terlalu detail, kita kata perincian. Bukan sekadar kita dah merdeka dalam sebuah negara bangsa, tetapi kita nak mengambil suatu pengajaran ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar, siapa dia? Satu orang yang hebat, pahlawan Islam yang bernama Rabi'i bin Amir. Pada tahun yang ke-15 Hijri, pada waktu itu nak berlaku peperangan Qadisiyah. Jadi Rabi'i bin Amir ni kata Umar, kamu pergi jumpa satu orang pahlawan hebat juga, Panglima Rostam. Di mana? Di Parsi. Baik. Sampai saja di istana Parsi, Panglima Rostam tanya, siapa gerangan kamu dan apa tujuan kamu datang ke sini? Lalu dijawab oleh Rabi'i bin Amir, Allahu bata'athana, aku ni Allah yang utuskan sampai ke sini. Tujuan? Kata Rabi'i bin Amir, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Aku datang ke sini ni, kata Rabi'i bin Amir, nak keluarkan kamu semua daripada penyembahan manusia sesama manusia. Nampak? Dalam maksud itu, nak mengeluarkan kamu daripada menyembah, mengabdikan diri manusia kepada manusia. Tak mau. Tapi hendaklah kamu menyembah yang daripada ibadat, daripada manusia, maka kamu menyembah yang dikatakan Allah yang bersifat wahdah, yang bersifat esa. Ini merdeka yang dibawa oleh Rabi'i bin Amir. Tak mau dah daripada kamu takut kepada manusia, maka hendak kamu takut kepada Allah. Tak nak dah kamu mengutamakan ni undang-undang manusia, maka ambil undang-undang daripada Allah. Itu contoh lagi kita nak ambil. Itu maksud dia. Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min juril adyan ila al-adil Islam. Aku datang ke sini tujuan nak keluarkan kamu daripada keganasan agama. Maka ambillah Islam yang adil, agama yang dibawa oleh Allah, yang diturunkan. Ini adalah agama samawi. Ambil ni agama Islam, jangan ambil agama selain daripada Islam. Dua benda ni, nampak, yang dibawa oleh Rabi'i bin Amir. Ini maksud kemerdekaan yang kita hari ini perlu semaikan, ya, dalam pendidikan, sekolah bagi umat Islam, begitulah, ya, dan juga di mana-mana pun di pejabat diterapkan, diserapkan tadi nilai-nilai murni ini, supaya kita tahu ini kemerdekaan yang kita harapkan bagi umat Islam. Istiqamah dengan menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah. Begitu juga jangan kamu agungkan agama-agama yang lain daripada Islam. Sebab agama Islam lah agama yang adil. Innallaha ya'muru bil adli wal islam wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kan khutbah akhir. Kita diperintahkan supaya apa dia? Ambil Islam yang adil. Segala hukuman itu dan ini, insya-Allah mudah-mudahan kalau itulah yang kita pegang kuat, tuan-tuan, maka kita tak goyah. Ribut kuat macam mana pun, angin kencang macam mana pun, ombak yang kuat membadai sekalipun, maka tetap kita akan letakkan Islam sebagai benteng, junnah, perisai. Kita tak rasa agama lain yang boleh menyelamatkan kita. Tetap dengan aslim taslam, agama Islam yang menyelamatkan fi dunia wal akhirah, here and after. Kita yakin, confident, Islam yang akan menyelamatkan kita daripada azab siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sikit perkongsian ilmu pada pagi subuh ni, ya, dapat memberi suatu pencerahan, ya, kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita ni sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik. Maka Allah segera memberi keampunan, kepada penduduknya, pada umatnya. Yang mudahan, kita lah dapat mengusahakan untuk meletakkan negara kita sebagai negara yang thayyibah, negerinya juga negeri yang thayyibah. Kampung, desa dan daerah sebagainya pun kita nak jadikan sebagai, ya, yang disebut kampung, daerah, daerah ni, desa dan sebagainya yang thayyibah ni maksud
yang subur dengan iman, yang subur dengan penghayatan Islam. Mudah-mudahan, wallahu alam, yang saya dapat setakat tu dulu kita bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik tuan sekalian, siapa yang berhajat nak membeli minyak wangi Raihana Syifa yang saya import daripada Dubai, dulu saya ada bawa hari Jumaat dulu, ya, tahun lama, tahun lepas kot. Ni saya bawa pagi ni. Minyak ni telah diruqyah, disyifa, didoa jampi oleh almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus. Walaupun dah 2 tahun Datuk meninggalkan kita, minyak ni masih lagi ada baki. Saya buat, alhamdulillah tuan-tuan, ramai orang cari lagi minyak Raihana Syifa ni. Tu apa ni? Pendinding daripada sihir, santau, saka ain tu ada yang ada. Dan juga penyakit-penyakit yang lain lah. Ada yang stroke, buasir, sampu banyak dekat tempat buasir. Stroke pun macam tu juga, urut, migrain, sakit kepala, sakit gigi, alhamdulillah. Yang perempuan wanita masalah fibroid pun dah ada testimoni, ya. Hubungan suami isteri ada masalah, cuba ikhtiar pakai. Sampai di Serban anak tak boleh bercakap, ya. Ada yang apa nama tu panggil, anak autism, alhamdulillah dah boleh bercakap dan dah tak agresif lah. Mandikan insya-Allah. Pakai dia macam tu, pakai calit kat badan. Ni minyak wangi. Jangan calit di baju, jangan pada pakaian, elok di badan. Yang stroke, lumpuh, insya-Allah dalaman boleh buat minum. Ada testimoni daripada Shah Alam, kanser darah tak silap, stage 3, diminum dengan izin Allah. Tapi lama banyak botol, 20 botol ada. Itu antara dengan izin Allah elok. Ada di Kedah mati pucuk pun alhamdulillah dengan izin Allah. Itu jangan tanya saya pula, pandai tuan. Itu, ya. Dan apa namanya, anak kecil yang kerap menangis siang malam menangis kuat, pakai minyak ni insya-Allah. Yang jodoh pun ada Terengganu. Itu yang belum jodoh dah jodoh dah. 20 botol belikan saya mandi. Tu yang belum jodoh dah jodoh, dah yang jodoh nak jodoh sekali lagi. Sudah jadi abang Tesla pula tuan. Jadi isu pula cerita tu, ya. Siapa yang berhajat bolehlah. Sebotol 30 harga dia, 2 botol promosi 50. Ya, sebotol 30, 250. Ada di belakang, sahabat ada jaga di situ. Dan ada yang berhajat nak wakaf Quran untuk arwah anda meninggal pun sahabat ada bawa. Satu naskah RM30. Boleh tengok-tengok di belakang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang lemah tu di saya. Mohon ampun dan maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.